Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini Abang nak ceritakan dua kisah seram disampaikan oleh dua orang yang berbeza. Satu disampaikan oleh lelaki yang terjadi dekat satu hotel dekat Genting, dan cerita yang kedua disampaikan oleh seorang budak perempuan macam mana keluarganya yang menjalankan perniagaan menjual makanan tapi disantau dengan sangat teruk. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, insya-Allah abang akan ceritakan. Tapi hari ini ada dua cerita, ada dua berita, yang satu baik, yang satu kurang baik. Yang baiknya adalah abang dah letakkan MBPO tu jauh daripada tempat abang bercerita. Jadi kalau dia prank keluar, abang tak akan terkejut lagi. InsyaAllah abang tak akan terkejut. Melainkan ada benda-benda yang menyebabkan abang terkejut lah. Benda lain yang menyebabkan abang terkejut. Benda kedua, berita kedua yang abang nak beritahu dekat korang adalah, sekarang ni, hari Sabtu tau sebenarnya hari ni, kesemua budak rumah abang tak ada dekat rumah. Diorang semua balik kampung. Jadi abang sorang-sorang tinggal dekat rumah ni, terjerit-jerit nak ceritakan kisah seram. Kalau abang tak ceritakan malam ni, makin banyak cerita yang tertangguh. Jadi abang tak sedap hati nanti sebab orang dah berhajat nak bagi cerita dekat abang dan minta abang ceritakan kisah pengalaman dia orang. Jadi kalau abang tangguh-tangguhkan macam tu, tak sedap lah kan. Abang anggap tu sebagai sebahagian daripada amanah. Okey, jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang. InsyaAllah abang akan ceritakan. Kisah yang pertama ni berlaku lebih kurang 14 tahun yang lepas. Dah lama dah kisahnya. Disampaikan oleh seorang budak lelaki namanya Azrul. Tapi bukan Azrul yang mengalami peristiwa ni. Yang peristiwa ini dialami oleh sepupu Azrul. Tapi disebabkan untuk abang tak keliru cakap banyak nama, abang bagi watak ni sebagai Azrul lah. 14 tahun yang lepas, waktu si Azrul ni, sepupu dia lah. Tapi abang namakan Azrul, korang faham-faham je lah 14 tahun yang lepas, waktu Azrul ni masih lagi remaja, umur 24 tahun, dia pun planning dengan kawan-kawan dia nak bercuti dekat Genting Highland. Jadi, tapi cara dia nak bercuti ni agak-agak anak muda lah. Pada waktu tu memang 14 tahun yang lepas, kita kalau nak bercuti kurang lah booking hotel guna Agoda ke, ataupun booking hotel gunakan apa-apa aplikasi ke. Selalunya kita akan pergi terjun botol, tanya ada bilik kosong, kita inap. Selalunya lah. Itu kes-kes berlaku 14 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas. Dah lama lah kan. Tapi sekarang orang pakai aplikasi dulu. Tak naklah bila sampai dekat tempat hotel langsung tak ada bilik. Tapi itu yang terjadi kepada Azrul dan kawan-kawan dia. Nak jadi cerita yang diorang ni pergi bercuti seramai 4 orang. Azrul tu adalah 3 orang kawan dia lelaki. Semua ni dipastikan adalah lelaki, bukan perempuan. Jadi percutian ni memang percutian kuda jantan lah kata. Percutian kuda jantan. Sorry Azrul. Jadi diorang ni semua pun bergerak lah dekat Genting tu. Nak dijadikan cerita, ramailah orang kat Genting tu. Diorang bergerak daripada KL ni dah petang, sampai dekat puncak Genting tu dah malam. Dah ramai orang, dah malam. Jadi diorang pun teruslah pergi menuju dekat First World Hotel. Hotel yang paling besar, antara yang besar dekat dunia kalau tak silap abang. Sampai dekat lobi First World Hotel tu, si Azrul ni teruslah terjun botol tanya, ada tak bilik kosong? Tapi nak dijadikan cerita, pada hari tu memang tak ada bilik kosong. Bilik semua penuh. Selalunya dekat First World Hotel tu ada je bilik kosong, sebab bilik dekat First World Hotel tu banyak kot, beribu kalau tak silap. Hotel paling besar dekat Genting, korang bayangkanlah kan, kalau korang pernah pergi Genting, pernah tengok Genting, mesti tahu hotel tu, hotel yang ada lambang pelangi tu kan. Jadi bila dah tak ada bilik, dah masing-masing menyesal naik atas ni. Tak booking dulu, tak telefon dulu ke, tak buat reservation dulu ke, abang nak cakap reservation dulu ke. Jadi masing-masing lah duduk dekat lobi hotel First World ni, masing-masing termangu lah. Dah tak tahu nak buat apa, nak turun tengah malam. Keadaan dekat Genting, kalau kita turun daripada Genting tu dalam keadaan gelap, memang agak bahaya, jalan licin. Pernah berlaku beberapa peristiwa tanah runtuh di waktu malam. Jadi untuk mengelakkan daripada peristiwa-peristiwa buruk
buruk berlaku, dia orang semua bercadang untuk duduk je dekat lobi sampai subuh besok pagi. Jadi sebab lepas sampai subuh besok pagi, dah siang, bolehlah dia orang mandi kat lobi hotel tu, cari-cari tandas, bolehlah dia orang pergi main-main. Itulah planning dia orang. Tapi tengah duduk-duduk dekat lobi, kawasan lobi tu, tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Lelaki tu tanya kenapa dia orang semua termangu-mangu lah duduk dekat lobi hotel tu tengah-tengah malam. Lebih kurang waktu tu lebih kurang pukul 12 malam, lebih kurang macam tu ceritanya lah. Jadi dia orang cakap lah, sebenarnya dia orang ni terjun botol aja naik atas genting ni, nak tidur dekat genting pada cadangannya. Tapi bila sampai dekat sini tak ada hotel, tak ada bilik hotel. Jadi lelaki tu cakap, jangan khawatir cik-cik semua, saya adalah ejen bilik. Dia kata, korang nak bilik tak? Dia kata, uncle boleh tunjukkan bilik harganya 500 untuk 2 malam. 3 hari 2 malam, lamsam. Korang bayar je dekat uncle 500. Bila dengar macam tu, seronok lagi dia diorang kan. 3 hari 2 malam, dia bagi offer RM500. Satu bilik hotel yang boleh menempatkan 4 orang. Memang tak tangguh-tangguh lagi lah. Diorang pun terus bersetuju. Jadi sebelum bergerak tu, uncle tu cakap, korang kena bayar dulu. Jadi diorang pun bayar 500. Memang duit ada, cuma bilik hotel yang tak ada dia tu. Jadi uncle tu pun bawalah dia orang ni semua dekat satu apartmen. Abang tak tahu apartmen mana, tak diceritakan. Mungkin salah satu apartmen yang seram dekat genting kot, yang namanya Amber Court. Mungkin lah kan, tapi abang pun tak pasti, tak boleh nak cakap tu Amber Court sebab dia tak beritahu. Jadi dia orang pun ikutlah uncle tu naik kereta. Uncle tu kereta depan, dia orang ni kereta belakang. 4 orang ni naiklah, pergilah dekat apartmen tu. Bila sampai dekat apartmen tu, tengok daripada jauh memang cantik. Apartmen tu memang lawa. Dan diorang pun melalui Pak Gad, dekat pondok Gad tu lah. Ada satu benda yang diorang perasan, iaitu dekat pondok Gad tu berdiri tegak macam patung dan memandang ke arah diorang dengan mata yang sangat besar, macam dibesar-besarkan gitu. Diorang pun pelik, Pak Gad ni dah kenapa seronok sangat kita orang datang? Agaknya ada pengunjung kot, selama ni tak ada pengunjung. Tapi tengok daripada lampu-lampu bilik hotel tu, macam ramai je orang yang menginap dekat apartmen tu. Jadi diorang pun ikutlah uncle tu. Lepas parking kereta, diorang pun naiklah dekat tingkat, kalau tak silap abang, tingkat 4 ke tingkat 5 lah. Lepas atas daripada parking, diorang pun naik sampai dekat bilik tu. Bila sampai dekat bilik tu, uncle tu minta maaf. Dia kata minta maaf sangat-sangat sebab bilik ni memang bersepah sikit. Sebenarnya bukanlah bersepah, tapi agak berhabuk sikit lah, ada habuk-habuk sikit. Lepas tu uncle tu cakap, ini bilik jangan dibuka. Bilik tu satu bilik lah. Dalam apartmen tu ada 3 bilik. 2 bilik boleh digunakan, tapi bilik ni tak boleh digunakan, dia kata. Sebab dalam ni uncle letak barang-barang lah, barang-barang store. Boleh dikatakan barang-barang tak berguna dia letak dekat dalam tu. Dan bilik tu di-seal ataupun diletakkan palang supaya memang bagi tahu dekat mana-mana pengunjung bilik tu tak boleh masuk. Dia orang dah tak fikir panjang lah, dah kepenatan naik atas Bukit Genting kan, dengan keadaan cuaca yang sejuk, dengan keadaan perut yang lapar. Dia orang pun terus mandi, dah solat, dia orang semua bercadang nak merehatkan diri. Jadi nak jadi cerita ni lah. Bila diorang tidur satu bilik 2 orang tau. Bilik 2 orang bilik lain dan 2 orang lagi bilik lain. Ni semua jantan ni, semua lelaki ni, bukan tak ada perempuan. Jangan risau, ini percutian kuda jantan. Jadi tengah dia orang nak tidur, kata Azrul lah, Azrul cakap waktu dia nak tidur tu dah tengah macam antara sedar dengan tak. Kalau orang Johor cakap empang-empang alang antara sedar dengan tak, tiba-tiba dia dengar ada orang bertukang dekat dalam bilik yang kosong tu, yang tak adalah kosong, yang berpalang tu. Ketok. Memang kuat gila, macam nak memaku dinding. Macam memang ada orang dalam bilik tu. Lepas tu dikejutlah dengan kawan sebelah ni. Bila yang dia kejut dengan kawan sebelah ni pun sedarlah juga. Masing-masing lah berdua ni dengar kelentong dekat bilik kosong, bilik yang berpalang tu. Jadi dia pun berborak lah, diorang nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana je? Kata, apa kata kita kejutkan lagi 2 orang yang bilik yang sangat dekat dengan bilik yang berpalang tu. Jadi diorang berdua ni menjengkit-jengkit kaki, konon-konon nak rasa macam jangan bagi orang sedar kan.
Dia masuk dekat dalam bilik lagi satu. Bila dia buka pintu bilik lagi satu, rupanya kawan dia yang berdua tu dah duduk tercetuk dekat atas katil sambil memandang dinding yang bersebelahan dengan bilik yang berpalang tadi. Macam apa benda lah kat bilik sebelah, apa benda bilik sebelah. Jadi dia orang ni berkumpul lah dekat dalam satu bilik, kan, berkumpul dekat dalam satu bilik. Dah tak tahu nak buat apa. Dia orang pun tanyalah, berbual sama sendiri, nak buat macam mana ni? Takkan nak keluar pada bilik, dah bayar 500 kot, mahal kot. Bukan murah bilik ni, 500 dalam booking untuk 3 hari 2 malam. Lepas tu dia kata, Azrul cakap, kita tunggu dulu. Mungkin selepas ni pukulan ketuk-ketukan kat dinding tu dah tak ada. Tapi nak jadi cerita lah, memang Allah Ta'ala dah aturkan, ketukan tu hilang. Makin hari makin senyap, makin hilang. Jadi makin hilang, dia orang kata, okey, mungkinlah. Dia orang memang dah anggap bilik tu memang berhantu. Tapi nak buat macam mana kan, duit dah bayar. Lagipun dia orang semua lelaki bukan perempuan kan. Jadi sifat berani menyokonglah satu sama lain, sifat berani je kan, yang orang A sokong orang B punya semangat, orang B sokong orang C punya semangat, yang menyokong satu sama lain. Jadi bila bunyi ketukan tu dah senyap, dia orang pun baliklah ke bilik masing-masing. Bila dah balik bilik masing-masing, dia orang pun startlah nak tidur. Waktu ni lebih kurang pukul 2 pagi tau. Dah dekat pukul 2 pagi. Dah 1 lebih masa tu. Tengah-tengah sedap dia orang nak tidur, tiba-tiba bunyi lagi ketukan tu, ketuk lagi kali kedua ni memang bapak kuat gila. Kelontong. Kau hajar betul kalau abang keluar daripada bilik tu untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang buruk berlaku. Dia orang terbangun sekali lagi. Masing-masing berkumpul kat ruang tamu. Dah tanya satu, macam mana ni nak buat, macam mana ni? Nak keluar daripada bilik ke? Apa yang kita perlu buat? Tapi Azrul cakap, sabar dulu. Apa kata kita azan? Lepas kita azan, tengok macam mana. Kalau masih lagi ketukan-ketukan tu kuat datang daripada bilik berpalang tu, kita keluar daripada sini. Tapi nak jadikan cerita kan, Allah Ta'ala nak tolong. Lepas dia orang azan, bunyi ketukan-ketukan tu senyap. Alhamdulillah, dia orang pun semua masuk dalam bilik. Tapi ini adalah yang ekstrim, lebih ekstrim daripada tu. Kali ni abang silap cerita. Kali ni diorang tak masuk dalam bilik masing-masing, tapi diorang tidur dekat dalam satu bilik yang sama, iaitu bilik yang agak sikit jauh daripada bilik yang berpalang tadi. Jadi diorang pun tidur. Dah tidur, dah senyap, dah lena, dah memang dibuai mimpi. Agak-agaknya lebih kurang pukul 3 lah macam tu. Tiba-tiba dengar dekat kipas bunyi yang macam bunyi kain yang disebat dengan bilahan kipas. Macam ni, kipas tu berpusing kan. Lepas tu nampak macam kipas tu melibas kain. Macam tu lah. Kalau abang-abang kau faham. Jadi, bila dah macam tu, yang seorang si Azrul ni buka mata. Korang tahu apa Azrul nampak? Dah lah abang seorang ni. Azrul nampak ada seorang perempuan bermuka hitam, berbaju hitam, berambut panjang, melekat di sebalik kipas. Maksudnya kipas, dekat atas kipas tu, dekat siling. Dia melekat dekat atas tu, matanya putih, rambutnya hitam, bajunya hitam, kukunya tajam, menyeringai dekat dia orang semua. Bila dah Azrul macam tu, nampak macam tu, dia persepak kawan dia semua. Automatik kawan dia, ketiga-tiga kawan dia bangun serentak dan nampak benda Allah tu. Masing-masing dah tak ingat apa. Masing-masing lari. Dengan waktu tu diorang cakap ada yang pakai kain plekat, tak pakai baju. Ada yang pakai singlet, pakai seluar pendek, pakai tracksuit, pakai apa pun yang ada. Nak tidur lah kan. Dia orang semua cabut lari daripada rumah tu, terus turun, terus pergi dekat lift. Sampai dekat lift, pintu lift terbuka, dia orang masuk. Lepas dia orang masuk, dia orang cuba tekan pintu lift tu supaya tertutup. Pintu lift tu tak nak tutup. Lepas tu dia orang dengar benda tu berjalan ke arah dia orang. Korang bayangkan. Abang sorang-sorang. Okey, tenang. Okay. Lepas tu dia orang cuba nak tutup pintu, tapi pintu tak tertutup-tutup. Tiba-tiba dia nampak ada benda macam kepala melintas, bergolek dekat lantai berdepan dengan lift tu. Kalau korang buat apa? Kalau jantan, kalau abang lah memang bercuti dengan 4 orang lelaki, ke memang
Memang tak ada, memang takut lah, memang takut. Memang takut. Jadi dia orang nampak kepala melintas. Bila dapat kepala melintas, memang tak ingat apalah. Benda yang paling dia orang ingat adalah nak tutup pintu lift supaya tutup, dan dia orang pergi ke bawah, memang keluar pada situ. Tapi nak jadi cerita, alhamdulillah pintu lift tertutup. Selepas kepala tu melintas dekat lantai depan lift tu. Ekstrim. Lepas tu dia orang pergi kat kereta, tapi alhamdulillah dia orang ingat nak ambil kunci kereta. Kalau abang dah tak ingat ambil kunci kereta lah, abang fikir dah tak nak kereta, abang lari dah dalam gelap malam tu, ke bukit mana abang lari je lah. Dah takut punya pasal. Tapi dia orang sempat ambil kunci kereta, dan dia orang start kereta pergi dekat hotel First World tadi. Pergi dekat hotel sana. Lepas tu dengan muka berpeluh-peluh, dengan baju macam baju nak tidur lah kan. Anak remaja 24 tahun nak tidur, dengan kain pelekat, singletnya semua, duduk dekat lobi hotel tu dengan muka pucat. Tapi bila diorang sampai masuk dekat lobi hotel tu, memang polis bantuan nampak. Dan polis bantuan pergi ke arah diorang, tanya apa yang berlaku. Budak ni pun ceritalah, si Azrul ni pun ceritalah. Sebenarnya diorang ni ditawarkan bilik RM500 untuk 2 malam, dan inilah kesudahannya. Jadi diminta polis bantuan dan juga security yang ada di kawasan First World Hotel tu untuk bantu diorang cari uncle yang tawarkan bilik tu. Diorang nak duit diorang balik, dan diorang tak nak menginap dekat hotel tu. Dan diorang minta tolong juga polis, teman diorang ramai-ramai pergi dekat hotel tu, dekat apartmen tu, ambil beg diorang nak turun, diorang nak pergi daripada situ. Tapi alhamdulillah polis-polis ni dia kata, ini bukan kes kali pertama. Dia kata dah banyak kali berlaku macam ni. Ada seorang lelaki tawarkan bilik, rupanya bilik tu Scary Mary. Lepas tu huru-hara orang lain tu semua keluar. Dan akhirnya bantuan polis dan juga security, uncle tu dapat ditemui, dan diorang mintalah duit daripada uncle tu. Tapi uncle tu tak dapat bagi duit sepenuh 500. Uncle tu dapat bagi duit RM200 aja. Diorang kata okey lah, dapat 200 pun 200 lah, yang penting diorang boleh pergi daripada situ. Tapi waktu diorang berempat dengan polis bantuan pergi dekat apartmen tu, baru diorang perasan apartmen tu dah buruk, dan security guard tu memang tak ada. Pondok security guard tu memang bukan pondok, memang dia dah ditinggalkan, dah naik pokok semua. Dah naik pokok, dah memang tak ada orang kat situ. Tapi yang dia orang ingat awal-awal, memang ada security yang besar-besar mata tu kan, yang korang ajarnya security tu. Jadi lepas dia orang dah ambil beg semua, dia orang ambil beg semua, dia orang pun turun ke bawah. Lepas turun ke bawah, dan akhirnya dia orang balik. Tapi nak jadi cerita sekali lagi, waktu perjalanan dia orang menuruni Genting Highland, tiba-tiba dia orang nampak kakak yang benda tu menyeringai tadi tu, yang dekat siling tadi tu, nampak dekat tepi jalan, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal, jumpa lagi, nanti datang lagi, akak sergah lagi. Macam tu lah agaknya muka dia, macam mengucapkan selamat tinggal. Dan keempat-empat dia nampak. Dia kata turun, empat-empat nampak. Memang dia tahu kakak tu memang datang. Jadi itu adalah cerita pertama macam mana Azrul yang sampaikan ke abang ni, bukan cerita dia tapi cerita sepupu dia lah. 4 orang lelaki menghadapi satu peristiwa dekat bilik satu hotel apartmen dekat Genting Highland. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang budak perempuan namanya Laila. Cerita ni pelik tau. Bukan cerita ni pelik, pembagi cerita ni pelik. Dia kata minta abang rahsiakan alamat email, minta abang rahsiakan nama diorang, dan dia sendiri tak bagi tahu kat mana lokasi sebenarnya peristiwa ni. Memang pelik. Selalunya orang akan beritahu lokasi, at least lah. Lepas tu beritahu kat abang, jangan bang, jangan ceritakan, minta disembunyikan untuk mengelakkan daripada fitnah. Abang faham lah. Tapi kali ni memang dia tak beritahu dekat mana pun, dan abang cerita pun cerita botol. Sebab orang dah bagikan cerita, abang mesti lunaskan permintaan orang. Ceritanya macam ni. Kes ni berlaku pada tahun 2014. Laila daripada kecil sampai ke besar, memang mak dia ni, dia tolong mak dia ni meniaga makanan masak-masak lah kan. Dia sarapannya makan tengah hari dekat satu negeri, tapi tak diberitahu dekat mana.
Jadi daripada kecil ni memang Laila tolong mak dia. Mak dia memang banyak pelanggan sebab dah 20 tahun. Sejak daripada Laila kecil sampai Laila umur 20 tahun. Dia kata memang ramai pelanggan. Memang orang datang tak putus. Alhamdulillah. Dia beritahu dekat abang, dia tak ambil apa-apa pelaris, dia tak ambil apa-apa, dia cuma setiap kali masak, dia kata dia banyakkan zikir. Mak dia lah, mak dia banyakkan zikir, banyakkan selawat-selawat. Itulah mak dia kata petua untuk masakan sedap bagi orang Islam. Tapi kalau bagi orang bukan Islam, mesti ada cara dia yang lain kan. Dia banyakkan selawat, banyakkan zikir-zikir waktu memasak, sampai mak dia ni punya pelanggan memang ramai. Jadi disebabkan mak dia ni ramai pelanggan dekat kawasan tu, jadi ramailah orang yang buka kedai-kedai makanan dekat kawasan sekitar mak dia berniaga. Tapi nak jadi cerita, kebanyakan makanan tu lebih kurang sama dengan mak dia. Tapi walaupun lebih kurang sama, mak dia memang pandai berniaga, tak ada rugi-rugi. Memang tetap tiap-tiap hari regular customer memang datang. Abang ni kalau suka makan kat satu kedai, itulah kedai yang abang pergi sampai kedai itu tutup. Ataupun abang pergi kedai lain bila makcik tu dah tak berniaga. Macam tu lah agaknya regular customer kan. Regular customer. Jadi ceritanya pada 2014 bila Laila ni dapat tawaran belajar dekat satu negeri, dekat Pulau Pinang, dekat satu universiti dekat Pulau Pinang. Jadi tugas dia diambil alih oleh kakak dia. Sebelum ni kakak dia kerja tempat lain, Laila yang banyak tolong. Tapi kali ni sebabkan Laila dah masuk belajar, kakak dia lah ganti tempat dia. Ceritanya bermula bila sampailah dekat Pinang tu, tiba-tiba dua-dua tangan Laila tumbuh gelembung-gelembung air yang mula-mula Laila ingat penyakit alahan. Lepas tu dia punya dekat tapak tangan dia ni dikatakan keluar darah. Jadi disebabkan tu dia pun pergilah dekat hospital, mintalah ubat. Bila makan ubat elok, tapi eloknya sekejap, 2-3 minit, 2-3 hari jadi balik makan balik ubat. Memang dia kata pelik penyakit dia tu. Jadi disebabkan tu dia pergilah jumpa dengan ustaz dekat tempat dia belajar tu, dan akhirnya ustaz tu berjayalah ubati dia. Tapi sebelum ustaz tu berjaya ubati dia, Laila ni ceritalah dekat mak dia. Cerita dekat mak dia yang dia kena penyakit ni. Lepas tu mak dia kata bersabarlah kan, bersabar. Dia kata cubalah cari orang-orang ikhtiar berubat, insya-Allah boleh. Tapi alhamdulillah lah rezeki Laila, dia berjumpa dengan orang yang betul untuk mengubat dia dekat Pulau Pinang. Kan Pulau Pinang kan banyak kan orang yang boleh mengubat bagus-bagus semuanya. Abang dengar Tok Singa. Cerita. Abang pernah dengar lah cerita Tok Singa, tapi abang tak pernah jumpa. Okey. Tapi ada satu benda yang pelik. Mak dia buka kedai hari-hari. Tiba-tiba ada seorang makcik yang buka kedai juga jual makanan, masak-masakan dekat dengan kedai Mak Laila. Datang kedai Mak Laila. Makcik tu namanya Makcik Som. Abang letak je lah nama dia. Makcik Som tu tanya dengan Mak Laila, "Engkau tak pergi tengok ke Laila? Aku dengar Laila sakit teruk, tangannya melepuh-lepuh ya. Keluar darah ya." Gitu. Situ. Lepas tu mak dia kata, "Alhamdulillah dah baik dah." Terkejut makcik tu. Dah baik? Macam mana boleh baik? Dengannya teruk gila macam nak mati tu. Lepas tu tak ada, insya-Allah, alhamdulillah Laila dah baik dah. Petang tu juga mak dia telefon Laila. Mak dia tanya, "Ada tak kau cerita dekat siapa-siapa kau sakit?" Lepas tu Laila kata tak ada cerita kat siapa-siapa. Yang tahu dia sakit adalah roommate dia, tapi roommate dia bukan orang-orang yang sekitar. Roommate dia daripada Sabah Sarawak, dia kata. Jadi tak ada siapa yang tahu dia sakit. Sebabnya kalau dia pergi kuliah, dia pakai lengan panjang. Jadi tak nampak lah kan. Tak nampak dia sakit. Jadi yang tahu pun orang yang kedua adalah klinik tu. Tapi klinik tu dia kata klinik India. Takkanlah klinik India, doktor tu kepo-kepo pula nak cerita. Mustahil. Tiba-tiba mak dia kata, pelik. Kenapa makcik tu boleh tahu? Okey. Jadi tak apalah. Disebabkan itu, Laila pergi balik jumpa dengan ustaz yang mengubat dia tu. Dia tanya dengan ustaz tu, adakah sebenarnya dia ni kena buatan orang? Dan ustaz tu kata, ya, dia kena buatan orang. Sebab dia nak bagi mak Laila risau dan mak Laila datang sini tak hiraukan kerja. Tapi ustaz tu tak diberitahu. Laila tak beritahu ustaz tu sebenarnya mak dia adalah kerja buka kedai makanan. Tapi Laila buat kesimpulan, dia disantau semata-mata supaya mak dia susah hati. Lepas tu mak dia tutup kedai. Bila mak dia tutup kedai, meniaga orang yang menyantau tu
okey lah kan. Banyaklah pelanggan dia, customer. Jadi dah macam tu, mak dia cakap, kita anak beranak kena berhati-hati. Nampaknya ada orang dah perhatikan kita punya kejayaan ni lah, kita punya rezeki ni, ada yang perhatikan. Jadi dia orang pun masing-masing lah banyakkan selawat, banyakkan zikir-zikirnya. Tapi selang beberapa minggu jadi lagi satu peristiwa. Kali ni bukan Laila, kakak Laila yang tolong mak Laila. Kedua-dua tangannya melepuh, keluar darah, keluar nanah, gelembung-gelembung. Dekat celah-celah jari keluar darah-darah. Sampaikan kakak dia ni tak dapat tolong mak dia dekat kedai makan. Terpaksa berehat. Nak jadi cerita, sekali lagi, mak ni tak cerita kat siapa-siapa tau. Mak Laila tak cerita kat siapa-siapa tentang penyakit kakak dia ni. Tapi Maksum yang buka kedai dekat-dekat dengan mak dia, kepoh-kepoh datang kedai mak dia, tanya soalan yang sama. Aku dengar anak engkau, kakak si Laila, sakit teruk, tangan dia melepuh-lepuh macam Laila. Lepas tu mak dia cakap, tapi tengah berubat lah ni, ya Maksum, ya. Jangan risau, Alhamdulillah. Dia kata, baik kau tutup kedai, dia kata, pergi fokus dekat anak engkau dulu yang mengubat tu. Tak apa-apa, nanti anak kau hilang nyawa, macam mana? Engkau yang menyesal, dia kata. Abang dah berlakon jadi macam Maksum pula dah. Banyak sangat tengok DVD kan. Tak apalah. Jadi, mak dia ni pelik. Mak dia ni pun ceritalah kakak dia dengan cerita dengan Laila. Tapi nak jadikan Allah Ta'ala nak tolong kan, kakak dia ni dapatlah diubati dengan seorang ustaz yang ada dekat tempat dia orang ni, Alhamdulillah. Dan tangan kakak Laila akhirnya baik. Dan mak dia tanya kenapa tangan anak dia teruk ni kan. Lepas tu ustaz tu cakap lah, makcik ni meniaga makanan ke? Sebab dia kata mungkin orang tu hantar guna-guna ni nak menyebabkan tangan anak makcik rosak, kena penyakit. Lepas tu orang nampak dekat kedai makcik tu, kotor tangan anak dia ni, yang masak pun tangan menanah-nanah macam tu. Jadi orang dah tak nak datang kedai makcik. Itu semua buatan orang. Tapi Alhamdulillah, kali kedua semuanya settle atas bantuan Allah Ta'ala juga kan. Orang Islam kena percaya yang itulah kan. Jadi cerita yang ketiga, itu cerita yang ketiga. Peristiwa yang ketiga berlaku baru-baru ini. Baru-baru PKP ni lah ceritanya. Baru-baru lepas PKP ni. Bila bermula pada satu hari, tak ada satu pun customer yang datang ke kedai mereka. Bayangkan masak dah banyak, ada bihun sup, nasi goreng, nasi apa semua, tapi tak ada satu pun customer yang datang. Customer yang paling pelik sekali, dia kata mengikut Laila punya cerita, orang ramai main parking je kat depan dia punya stall, dia punya gerai, dekat dia orang punya gerai, parking je selamba. Makin pelik, macam dia orang seolah-olah tak nampak. Tapi mak dia kata jangan tuduh-tuduh, kita tak boleh tuduh-tuduh tu, nanti jadi fitnah, jadi dosa. Jadi mak dia pun meniaga macam biasa. Dalam seminggu tu, seekor customer pun tak datang. Agaknya kalau abang ni gara-gara customer, makcik ni tutup pun tak nampak ke buka, macam tu lah agaknya kan. Satu customer pun seminggu tak ada orang. Pelik. Makanan banyak terbuang. Mula-mula bagilah dekat jiran-jiran sebab nak ngelakkan daripada pembaziran kan. Bagi kat jiran. Tapi satu hari kakak si Laila ni tak puas hati tau. Tiba-tiba datang seorang lelaki muda parking depan kedai dia orang. Lepas tu kakak dia pun pergi kejar lelaki tu. Lepas lelaki tu keluar daripada kereta, tepuk lelaki tu tanya. Nak tanya, kenapa parking kat depan kereta saya? Kenapa parking kat depan kedai saya? Lepas tu budak tu tengok, lah, ada kedai ke? Saya ingat semak. Dia kata, tadi dia nampak macam semak, lalang tinggi. Tapi tak tahulah rupanya ada kedai. Sudah, memang kedai dia orang dah kena guna-guna, dah kena apa santau pelaris ke. Ini bukan pelaris, ini pelingkupnya. Jadi, terpaksalah mak Laila jumpa lagi dengan ustaz yang sama, mintalah nasihat apa benda semua. Akhirnya ustaz tu ajarkan kepada dia orang semua antara amalan-amalan untuk pendinding, bukan untuk pelaris, katanya untuk mendinding, mengelakkan daripada sihir-sihir yang datang nak attack kedai dia orang. Dan alhamdulillah, selepas mak Laila dan kakak Laila mengamalkan zikir-zikir tu, perniagaan diorang kembali pulih seperti biasa dan diorang tak kena penyakit-penyakit pelik ini.
Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Kisah pengalaman orang, walaupun seramnya tak berapa nak sangat kan, tapi pengajaran yang penting. Kalau tentang pelaris-pelaris ataupun santau menyantau ni memang sangat sinonim dengan budaya orang Asia. Bukan orang Melayu je, orang Asia. Orang Cina pun ada santau, orang India pun ada guna-guna, orang Sabah Sarawak, orang Indonesia, orang Filipina, orang Singapura, Brunei. Memang kawasan Asia Tenggara ni memang Asia, Jepun, Korea pun sama lah kan. Memang terkenal dengan mentera-mentera. Kau pernah tengok orang cerita si Cid Turki pun sebahagian daripada Asia juga kan. Tengok cerita Arab macam tu juga, dia orang banyak guna-gunakan jin. Jadi abang harap cerita kali ni memberi tambahan, bukan pengetahuan, pengajaran untuk kita semua. Janganlah kita jauhilah daripada perkara-perkara syirik, nanti kubur sempit. Allah tak terima kita punya amalan nanti. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.